Selamat pagi. Okay, hari ni kita bertemu kembali. Kita akan belajar tajuk tukar unit gram dan kilogram ya. Okay, so sebelum ni kita belajar tentang panjang dan ada beberapa unit yang perlu awak hafal dalam panjang, ukuran panjang. So sekarang kita bertukar kepada GC iaitu menukar unit gram dan kilogram. So kita go to the next slide. Okay, so tajuk kita hari ni adalah tukar unit gram dan kilogram. So, apa yang kita tahu, 1 kg adalah sama dengan 1000 gram. 1 kg sama dengan 1000 gram. So, apabila kamu, jika soalan dia nak tukarkan kg kepada gram, jadi kamu kena buat darab 1000. Okay, kalau soalan dia nak awak tukar gram kepada kilogram, awak kena bahagi 1000. Okay, yang ini kena hafal dan tolong salin dalam buku nota. Okay, so lepas tu di samping tu kita akan belajar pecahan, beberapa pecahan kilogram yang ditukarkan kepada gram. Contoh, okay, 1/2 kg. Okay, 1/2 kg bersamaan dengan 500 gram. 1/4 kg bersamaan dengan 250 gram. Kalau 1/5 kg bersamaan dengan 200 gram. 1/8 kg bersamaan dengan 125 gram. Dan 1/10 kilogram bersamaan dengan 100 gram. Okay, 100 gram saya tulis elok. Elok Ini 1/8, ini 100 gram. Okay. So, benda-benda ni tolong hafal. 1/2 kg bersamaan 500 gram, 1/4 kg bersamaan 250 gram, 1/5 kg bersamaan 200 gram, 1/8 kg bersamaan 125 gram dan 1/10 kg bersamaan 100 gram. Tolong hafal dan salin dalam buku nota. Okay. Kenapa saya nak awak hafal benda ni? Supaya senang nak jawab soalan jika melibatkan pecahan. Okay? So, kita ke contoh-contoh soalan ya. So, kita pergi ke soalan yang pertama. Macam mana kita nak tukar unit gram dan kilogram ya, yang melibatkan gram dan kilogram. So, kita tengok soalan ni ya. Soalan yang pertama ni, sifar perpuluhan sifar 1 kilogram kepada gram. Tukarkan kepada gram. So, awak kena ingat yang tadi saya beritahu tadi ya. Kalau kilogram, tukarkan kepada gram, kita kena darab 1000. Okay, darab 1000 Okay, so kita buat sifar perpuluhan sifar 1. Saya nak ajar awak menggunakan kaedah pergerakan titik perpuluhan ya. Tak perlu awak nak buat bentuk lazim, ia lebih mudah. So, kalau melibatkan pergerakan titik perpuluhan, kita tengok ni yang pertama ni kita tengok ni ada sifar 3. Okay, kalau darab, kita kena gerak daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan ikut bilangan sifar. Kalau ada 3 sifar, jadi kita gerak sebanyak 3 kali. Okay, sebanyak 3 kali. Jadi titik perpuluhan dia berakhir di sini. So, jawapannya 1 sifar gram. Ataupun kamu boleh tulis 1 gram sahaja. Okay, mana pergi hilang sifar dekat depan ni? Tak perlu tulis. Okay? Tak perlu tulis sebab dia tak ada maksud. Kalau kita tulis sifar dekat depan ni, dia tak ada maksud. So, kita tak payah tulis lah. So, jawapannya 1 gram. Okay, so kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya, 8 kilogram, 400 gram, tukarkan kepada kilogram. Tadi tukarkan kepada gram. Sekarang tukarkan kepada kilogram. Jadi, kena ingatlah rumus tadi yang saya ajar tadi. So, kalau gram tukarkan kepada kilogram, kita kena buat bahagi 1000. Kalau darab tadi, kita gerak ke sebelah kanan, dari kiri ke kanan. Kalau bahagi, kita gerakkan dari kanan ke kiri. Okey, dan ini pun ikut bilangan
sifar. So, yang ini kita kena tukarkan. Kalau melibatkan soalan ni, dia ada kg. Kg ni, jadi tak perlu tukar. Benda ni jangan tukar. Okay, yang ini je kita tukar dulu. 400 gram. So, 400 gram. 400 gram. Kita tukarkan kepada gram. Jadi, kita bahagi 1000. So, macam mana nak bahagi? Dia cakap tadi dari kanan ke kiri. Jadi, ada 3 sifar. Jadi, kita gerakkan. Yang ini titik perpuluhan. Setiap nombor bulat titik perpuluhan dia berada di hujung. So, kita gerakkan daripada kanan ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi, titik perpuluhan kat situ. So, kita buat titik perpuluhan. Apa kita nak tulis kat depan ni, kita tulis sifar. Lepas tu, kita tulis 4. Kalau kamu nak tulis sifar-sifar pun boleh. Tetapi, seeloknya, awak tak payah tulis sifar di belakang ni sebab dia tidak membawa maksud apa-apa. So, just tulis jawapan dalam keadaan seperti ini. Sifar perpuluhan 4 kg. Oh, sorry. Itu bukan jawapan dia. Itu bukan jawapan dia. Kita ada soalan lagi. Ni. 8 kg ni nak pergi mana ni? Jangan dibuang. So, apa kita nak buat? Jadi, 8 tambah sifar perpuluhan 4. Ingat 8 ni ada sifar, ada perpuluhan kat situ. Lepas tu letak sifar. Jangan awak tambah macam ni. 8 tambah sifar perpuluhan 4. Yang ini memang salah. Memang salah. Okay. Yang betulnya ini. Okay. So, sifar tambah 4. 8 tambah sifar 8. So, jawapannya 8.4 kilogram. Okay. So, kita tengok soalan yang ketiga. Soalan ketiga adalah 6 3/5 kg bersamaan berapa gram. So, untuk soalan ni, kita pecahkan dia. Nombor bulat ni, kita asingkan daripada nombor pecahan ni. So, 6 tu adalah 6 kg. Ingat 1 kg bersamaan 1000 gram. So, 6 ni kita darab dengan 1000. Jadi, jawapannya 6000 gram. Okay, dah settle 6 ni. Okay, tinggal 3/5. Okay, 3/5 kg ni, kita kena ingat yang kita rumus yang saya suruh awak hafal tadi tu. So, yang rumus saya suruh awak hafal tadi. So, yang itu adalah 1/5. Ambil yang berkaitan, penyebut yang sama. 1/5 bersamaan 200 gram. Jadi, kalau dia 3, jadi maksudnya 3 darab dengan 3 lah. So, jawapannya 600. So, 3/5 bersamaan 600 gram. Okay, apa kita nak buat dengan benda dua-dua benda ni? Jadi, kita kena tambah 6,000 tambah dengan 600 gram. Jadi, jawapannya 6,600 gram. Okay, so kita go to pergi ke soalan yang keempat. Soalan keempat adalah 7 kg 2 gram bersamaan berapa kg. Okay, dia nak jawapan dalam kg. Kita kena ingat, kalau kg ni dengan kg ni tak perlu tukar. Okay, yang kita perlu tukar adalah 2 gram. So, macam mana nak tukar 2 gram? Ingat, gram kita tukarkan kepada kg, kita kena buat bahagi 1000. So, 2 gram tu kita bahagikan dengan 1000. Jadi, ingat yang pergerakan titik perpuluhan tadi, kalau bahagi, kita gerak daripada kanan ke kiri. Kalau 30, kita gerakkan sebanyak 3 kali. Jadi, kita gerakkan sebanyak 3 kali. Okay, jadi kat sini pula. Sorry. Bukan kat sini. Kat sini Sini titik perpuluhan kat sini. Gerakkan sebanyak 3 kali. Okay, jadi titik perpuluhan kat situ. So, apa kita nak tulis kat sini? Kita tulis sifar. Depan ni kita tulis sifar juga. Jadi, jawapannya sifar perpuluhan sifar 2 kg. So, baru kita buat dengan 7 kg ni. Jadi, macam mana kita nak buat? Kita tambahkan 7 kg. Ingat ada titik perpuluhan kat situ. So, tambah sifar, titik perpuluhan masih sama baris. Sifar 2. Jadi, yang atas ni tak ada titik perpuluhan. Jadi, kita tulis sifar. So, jawapannya 7 perpuluhan sifar 2 kg. Kalau tak faham, rewind balik. Tengok semula bahagian ini kalau tak faham, ya.
Okay, so kita pergi ke soalan kelima. Soalan lima macam ni. Okay, 4,250 gram tukarkan kepada kilogram. Okay, dia nak awak tukarkan kepada kilogram. So, kena ingat, gram kalau tukarkan kepada kilogram, kita kena buat bahagi 1,000. Okay, jadi kalau bahagi 1,000, 4,250 dibahagi dengan 1,000. Ingat, kalau 1,000 kalau bahagi, kita buat daripada kanan ke kiri. Okay, pergerakan titik puluhan. Yang ini ada 3, jadi kita kena gelombang tu sebanyak 3 kali. Okay, so 3 kali, jadi titik puluhan berubah kat sini. So, jawapannya 4.25 kg. Sifar perlu tulis tak? Kalau nak tulis boleh, kalau tak nak tulis pun boleh. Tapi kebiasaannya lebih baik kita tak payah tulis. Jadi jawapannya 4.25 kg. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya adalah 6. Soalan seterusnya adalah 39/10 kg tukarkan kepada gram. Yang ini tadi ikut macam kaedah yang sebelum soalan ni tadi. Yang ini asingkan. Asingkan So 3 kg ni kita jadikan dia kepada gram. Kita kena buat 3 darab dengan 1,000. Ingat 1 kg bersamaan 1,000 gram. Kalau 3 kita darab lah. Jadi jawapannya 3,000 gram. Okay, apa kita nak buat dengan 9/10? Jadi kita kena tengok rumus yang kamu belajar tadi yang ada penyebut 10. Jadi 1/10. 1/10 bersamaan 100 gram. Kalau 9, jadi kita darablah 9. Jadi jawapannya 900 gram. Jadi 9/10 ni sama dengan 900 gram. So, apa kita nak buat dengan benda dua ni? Kita tambahkan 3,000 tambah 900. Jawapannya 3,900 gram. Okay, faham? Kalau tak faham, ulang. So, kerja rumah awak hari ni, kerja rumah awak ini kerja rumah awak, kerja rumah, take note tengok dalam buku teks, kerja rumah hari ni, sila buat soalan cuba ini muka surat 190, buat semua soalan, okey? Itu kerja rumah awak hari ni. Okay, so kita tengok soalan yang seterusnya. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan. Okay, yang ini memang dia dah nak perpuluhan. Jadi, janganlah kamu bagi jawapan dalam pecahan. Dia nak dalam perpuluhan, tulis dalam perpuluhan. Jangan bagi nombor bulat. Okay, so apa soalan dia? Soalan dia yang pertama, 5,130 gram kepada kg. Jadi, awak kena ingat, gram kalau tukarkan kepada kg, kita kena buat bahagi 1,000. Jadi, kita bahagikan dengan 1,000. Kita guna kaedah gelombang ataupun pergerakan titik perpuluhan. Gerakan bahagi, kita gerak daripada kanan ke kiri. Kanan ke kiri mengikut bilangan kosong. Kalau ada 3 kosong, kita gerak sebanyak 3 kali. Jadi titik puluhan berubah kat situ. So jawapannya 5.130 kg. Kalau tulis jawapan, awak boleh tulis seperti ini ataupun awak boleh tulis 5.13 kg sahaja. Okay. So, soalan yang kedua, 65 gram tukarkan kepada kilogram. Ingat, gram tukarkan kepada kilogram, kita kena buat bahagi. Jadi, kita guna kaedah gelombang, pergerakan titik puluhan. Jadi gerakkan sebanyak 3 kali sebab ada 3 sifar. So, jadi 65 ni, mana titik puluhan dia? Dia berada di hujung. Jadi, kita bahagikan dengan 1,000. Jadi gerakkan daripada kanan ke kiri sebanyak 3 kali. Jadi titik puluhan berubah kat situ. So, yang ini tulis sifar, yang ini tulis sifar. So, jawapannya sifar perpuluhan sifar 65 kg. Okey, sifar yang depan ni memang wajib tulis, jangan dibuang. Macam ni boleh buang sebab dia tak ada lagi nombor kat belakang. Yang sifar 2 ni ada nombor lagi, jadi tak boleh dibuang.
Okay, kita tengok soalan seterusnya. Nyatakan jawapan dalam pecahan. Okay, pecahan. So, kalau dia, jangan pula awak bagi dalam perpuluhan. Dia nak pecahan, bagilah dalam pecahan. Contoh soalan dia, 500 gram sama dengan berapa kg. Okay, jadi kena ingat gram, kalau gram tukarkan kepada kg, kita kena buat bahagi 1000. So, kalau kita nak buat dalam pecahan, jadi kita buatlah pecahan bahagi. Kita buatlah per. Per ni kan bahagi. Masih ingat? Jadi per lah dengan 1000. So, sifar di belakang ni kita boleh masuk. Sifar belakang ni kita boleh masuk. Jadi jawapannya 5/10 kg. Tetapi yang ini kita boleh kecilkan lagi dia dengan menggunakan bahagi 5. Sifar 5. Kecilkan dia. Kenapa kita kecilkan dia? Sebab kita nak dapatkan jawapan bentuk paling pecahan yang paling kecil, termudah. Jadi jawapannya 1/2 kg. Tapi kalau kamu nak tinggalkan 5/10 sebab tak tahu kan boleh. Boleh, memang boleh. Tak apa. Tapi dalam peperiksaan wajib tulis 1/2. Tapi kalau kertas kedua, kertas 2 tak apa. Tulis je 5/10 kalau tak pandai nak bahagikan. Okay. Kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua. Soalan kedua ni 7,125 gram tukarkan kepada kilogram. Okay, jadi macam mana nak buat? Kita bahagikan dengan 1000. Jadi kita buat dalam bentuk per. Okay, dalam bentuk per. Ingat per itu adalah bahagi. Yang mana macam ni pula cikgu? Macam mana ni? Macam mana ni? Bukan kosong kan? Yang ini tadi kosong-kosong. Tak apa. Boleh mansuh-mansuh. Ini macam mana nak mansuh? Tak boleh. Walaupun sini ada kosong, kamu tak boleh mansuh kosong ni dengan kosong ni tau. Tak boleh. Yang ini macam ni tak boleh. Yang ini tak boleh ni. Salah. Okay. Kalau tiba-tiba soalan tak ada kosong, kamu mansuhkan kosong macam tu tak boleh. So, macam mana nak buat? Kita guna pergerakan titik perpuluhan. Okay. Daripada kanan ke kiri tadi. Ini ada 3 kan? Jadi kita gerak. 1, 2, 3. Jadi yang kat sini, yang kat depan ni, yang tak cukup tu kan kita gerak 3 kali kan? Dia tak sampai 7 kan? Jadi yang 7 ni, tengok betul. 7 tu kita tulis kat sini. Okay. Yang ini 1/125 kita tulis sebagai pengangka dan yang ini sebagai penyebut. Okey? Jadi awak kena ingatlah tadi yang pecahan-pecahan tadi tu. Apa yang ada 125 gram tadi? Yang pecahan kg, yang ada 125 gram. Kalau kamu tengok buku nota yang kamu tulis tadi, 125 gram ni adalah penyebut 8. Jadi 1/5 tu adalah 1. Jadi maksudnya yang ini bahagi dengan 1/25, yang ini bahagi dengan 1/25. Jadi dia dapat 1/8. 7 ni tulis lah. Jadi jawapannya 7 1/8 kg. Tapi kalau kamu nak tuliskan jawapan tanpa pemudahkan, 7/125/1000 boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan lupa tulis kg. Kalau kamu tukarkan dengan yang ini, lagi baik. Okay, itu saja ya. Terima kasih. Jika awak tak faham, ulang semula. Okay? Jangan lupa buat kerja sekolah yang saya suruh. Bye-bye.